Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita program Mau'izah siri ketiga bagi tahun 2022 Masihi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang bahagia barisan pemeriksaan tertinggi Hospital UiTM, ketua-ketua jabatan, para doktor, para pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya alu-alukan, Sahibul Fadilah Ustazah Nur Rashidah Abdul Rahman, Pegawai Hawai Islam Kanan UiTM Cawangan Selangor. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dapat sama-sama kita bertemu lagi bagi program Mau'izah siri ketiga bagi tahun 2022 Masihi ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur padanya kerana alhamdulillah hari ini bersamaan dengan 5 Ramadan bagi tahun 1443 Hijriah. Kita dah pun jam celik dah pun pukul 3 petang hari kelima dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah topik program Mau'izah pada petang ini akan membicarakan topik berkenaan Ramadan dan kerja. Jadi kenalah kita sekarang berada dalam bulan Ramadan dan sekarang tengah bekerja. Yang Ustazah? Yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Ustazah Nur Rashidah, Pegawai Hawai Islam Kanan Unit Hawai Islam UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Terima kasih, selamat datang Ustazah di Alam Maya ke program Mau'izah kali ini insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dan menyerahkan majlis ilmu kita pada petang ini kepada Ustazah Al-Fadilah Ustazah Nur Rashidah untuk menyampaikan perkongsian beliau mengenai topik Ramadan dan kerja. Hayyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat saya Ustaz Adam Zakaria, penolong pendaftar Haliwat Islam di Hospital UiTM. Okey, yang saya raikan pengurusan kanan Hospital UiTM, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, doktor-doktor, nurse-nurse ada mungkin pagi ni kan, pagi ni petang ni. Okey, dan juga sahabat-sahabat warga Hospital UiTM khususnya serta warga UiTM umumnya. Mungkin ada di kalangan kita sahabat-sahabat daripada luar daripada Hospital UiTM ataupun mungkin ada daripada komuniti ke, kita tak tahu kan. Ahlan wa sahlan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang 5 Ramadan kita ditakdirkan, Allah izinkan, Allah kurniakan kelapangan masa kepada kita semua untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada bulan yang mulia, insya-Allah kan. Selalunya petang-petang ni semua dah lesu, semua dah fikir menu apa nak berbuka kan. Semua dah fikir waktu dah nak balik dah ni, time tu lah nak buat tazkirah. Tapi alhamdulillah tahniah, kita ucapkan tahniah kepada diri kita sendirilah yang berada bersama secara alam maya pada petang ni.
Kerana walaupun dah petang-petang, selalu orang kata petang-petang ni tak mau dah, orang nak pagi-pagi je baru fresh kan. Petang-petang ni tak mau dah dengar. Kalau dengar sharing macam mana masak menu hari ni, apa menu hari ni tu naklah juga kan. Tapi tak apa. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan urusan perjalanannya menuju ke syurga. Moga-moga kita semua yang berada dalam majlis ilmu pada petang ini tergolong dalam golongan yang disebutkan dalam hadis ni. Moga kita dipermudahkan urusan kita untuk mendapat syurga Allah. Tu je yang kita nak kan. Nak menuntut ilmu tu memang payah. Lagi-lagi macam ni lah sekarang ni. Dah lah Ramadan. Petang pula tu. Orang dah fikir nak balik dah. Dah tunggu suami nak balik dah. Ataupun dah nak plan dah ni nak pergi ambil isteri nak balik dah. Tiba-tiba buat tazkirah pula. Memang payah kan. Memang sangat-sangat bermujahadah dengan diri sendiri, dengan nafsu. Setan tak ada bulan puasa ni. Kalau rasa malas juga tu nafsu kita lah tu. Kita terpaksa melawan nafsu kita. Memang sangat-sangat payah petang-petang Ramadan nak kena dengar tazkirah, nak kena dengar ustazah membebel dia kata kan. Tapi kita tetap juga istiqamah, tetap juga kita kata nak juga dengar. Tahniah untuk kita semua. Moga-moga kita lah orang yang Nabi sebut tergolong dalam golongan yang dipermudahkan Allah urusan menuju ke syurga insya-Allah. Okey, pada petang ni saya nak sharekan pada sahabat-sahabat semua topik sebagaimana yang Ustaz Adam nyatakan tadi, puasa dan kerja. Sekejap ya, saya sharekan slide-nya. Okey. Boleh nampak tak? Okey. Okey, puasa dan kerja. Sinonim lah tajuk ni dengan keadaan kita sekarang kan. Tengah puasa, tengah kerja pula tu. Ke ada yang dah tak kerja dah sekarang ni? Dia start pukul 3 je dia memang dah off dah. Bateri dah weak dah. Dia memang dah off dah. Sepanjang Ramadan ni apa-apa kerja kena bagi kat saya sebelum jam 3. Dia memang dah awal-awal dia declare dah. Kena bagi kat saya sebelum jam 3. Pukul 3 sampai 4.30 tu saya dah prepare untuk balik. Kan ada yang dah macam tu. Tak ada kan? InsyaAllah warga UiTM dia sentiasa committed walaupun tengah puasa ke, bulan lain ke, bulan Syawal ke, tak kisahlah apa-apa bulan pun, kita sentiasa committed dengan kerja kita insya-Allah. Okey. Sedikitlah pengenalan tentang puasa. Semua orang dah tahu dah kan? Lambat pula dia. Okey. Puasa ni dalam bahasa Arab dia as-siyam. Yang bermaksud menahan diri. Kita tahan diri kan? Tahan diri daripada tak makan, tahan diri daripada tak minum, tahan diri daripada keluarkan macam-macam perkataan. Penat kan puasa ni kan? Sebab itulah dikatakan kita menahan diri bukan sekadar daripada makan dan minum, tapi menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Sama ada berbentuk perbuatan ataupun berbentuk perkataan maupun penulisan. Sekarang ni kena tambah sikit penulisan. Sebab zaman media sosial kan. Kalau dulu mungkinlah kita cukup takrifannya kepada menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka dari sudut perbuatan dan juga lisan. Tapi sekarang ni mungkin kena tambah sikit kan, juga penulisan. Kadang-kadang kita tak sedar, ialah badan tak larat kan, mulut tak larat nak cakap, tapi tangan laju. Itu pun kena jaga juga bulan puasa ni kan. Okey. Definisi puasa menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan kelamin dan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah tahu dah. Dari segi istilahnya apa maksud as-siyam tu tadi kita dah belajar daripada zaman sekolah lagi, daripada zaman tadika lagi. Dah belajar dah. Tapi semakin hari semakin
Kita memahami, kita mendalami maksud definisi puasa ni. Bukanlah macam saya kata tadi, bukanlah sekadar kita tahan diri daripada tak makan, tak minum, daripada tak melakukan hubungan kelamin, kan? Daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Juga kita menahan diri kita daripada buat apa jua perkara yang Allah tak suka. Yang ini bukan sekadar di bulan puasa je. Kalau boleh kita istiqamah di bulan puasa ni, insya-Allah luar bulan puasa kita dah terbiasa. Cubalah istiqamah kan. Kalau sebelum-sebelum ni puasa kita memang sekadar tahan diri daripada makan dan minum je. Daripada terbit fajar sampailah azan maghrib. Cuba untuk tahun ni kita upgrade sikit puasa kita. Kita tahan diri daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kalau mungkinlah, kalau kita kata baru nak start ni Ustazah, rasanya nak merangkumi tiga-tiga perkara tu tak mampu lagi, tak apa, ambil dah satu. Tahan diri melakukan perkara Allah yang Allah tak suka dari sudut perbuatan. Cuba istiqamah benda tu start tahun ni. Keluar daripada Ramadan tahun ni, insya-Allah kita dah dah istiqamah, dah terbiasa tak buat perkara yang Allah murka dari sudut perbuatan. Masuk lagi, kalau Allah izinkan lagi kita bertemu dengan Ramadan akan datang, cuba pula kita berazam dari sudut lisan pula. Kan? Dari sudut lisan pula, tahan diri daripada cakap benda-benda yang sia-sia. Daripada memaki orang, daripada mengumpat orang, daripada mengejek orang. Apa jualah perkara-perkara yang kita dah terbiasa buat sebelum ni. Kalau kita sebelum ni sembang biasa-biasa je, mesti akan keluar perkataan-perkataan yang tak sedap didengar. Kita kata, oh dah terbiasa lah Ustazah. Saya ni kalau sembang dengan kawan-kawan lagilah macam-macam keluar. Cuba gunakan Ramadan ini untuk kita tahan diri. Sebab Ramadan ni dia sinonim dengan bulan letih kan, penat, panas kan, Ramadan tu kan. Daripada situ sebenarnya Allah dah bagi hint dah. Masuk Ramadan kamu berpuasa mungkin kamu akan penat. Bila penat kamu mesti tak larat nak buat macam-macam. Jadi kita gunakan peluang ni, halang diri kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang sebelum ni kita biasa keluarkan. Kalaulah biasa keluarkan. Kalau kita ni memang jenis yang tak biasa keluarkan, Alhamdulillah. So maintain. Keluar daripada Ramadan, kita dah terbiasa buat tu. Kita dah dapat 2 tahun Ramadan nanti kan. Kita dah istiqamah, tak menahan diri daripada melakukan perkara yang Allah tak suka dari sudut perbuatan, dari sudut lisan. Seterusnya kalau Allah izinkan lagi kita dengan Ramadan, cuba pula istiqamah dengan penulisan. Kan? Penulisan sekarang ni macam-macam. Kadang-kadang ada setengah orang, dia tu memang senyap aja orang ni. Tapi dekat media sosial, dia paling laju. Keyboard warrior orang panggil kan. Jabatan netizen dia lah Ustazah, ada? Tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar lah. Terus masuk. Okey. Okey, Ustazah, boleh test suara balik? Sekejap Okey, boleh cuba balik Ustazah. Yang ni boleh dengar? Okey, dengar.
Allahu Akbar. Tengah Macam-macam syok lah dugaan cerita puasa. tadi kan. Oh, macam-macam dugaan puasa kita ni kan. Allahu Ah, Akbar. Sekejap saya sharekan semula. Pasal-pasal pula ni. Okey, harap-harap janganlah terputus lagi. Tak tahulah apa masalahnya ni. alright, baik, silakan. Okey, boleh boleh nampak kan ni kan? Boleh dengar kan? Boleh dengar, Ustaz? Okey, boleh, boleh. Boleh, okey. Okey, teruskan. Okey, tu saya kata tadi, cuba gunakan peluang Ramadan yang Allah izinkan kita untuk berada pada bulannya, untuk kita, jadikan puasa kita ni bukanlah sekadar kita tahan diri daripada makan dan minum, tapi kita menahan diri juga untuk kita jadi hamba Allah yang lebih berkualiti. Okey, seterusnya. Okey, ni, kita kata masih lagi dalam, uh, intro lah ya. Tadi definisi puasa, hukum puasa, semua orang dah maklum lah. Saya yakin sahabat-sahabat saya dah maklum. Hukum puasa, hukum berpuasa tu adalah wajib sebagaimana dalam dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita orang yang beriman. Lain tau, ada setengah ayat Allah gunakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada setengah ayat Allah gunakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi untuk puasa ni Allah gunakan ayat wahai orang-orang yang beriman. Masya-Allah, kita ni Allah panggil sebagai orang yang beriman. Kadang-kadang kita pun rasa aku ni iman turun naik, iman senipis bawang lah, macam-macam kan. Allah panggil kita dengan orang yang beriman. Allah kata diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Sebenarnya puasa ni bukannya kita je yang kena. Sebelum-sebelum ni dah pun. Janganlah kita kata Allah beratnya jadi umat Muhammad ni. Apa penatnya, kenapalah saya dilahirkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kena puasa, kena solat. Ni Allah pujuk kita, Allah kata bukan kita je. Bukannya umat Muhammad je yang perlu berpuasa. Dah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum daripada kita. Okey. Sebab apa Allah wajibkan berpuasa? La'allakum tattaqun. Ini matlamat kita berpuasa. Kita dah berpuasa berapa lama dah? Dah puasa berapa lama dah? Kalau boleh, sebab saya tak nampak, saya uh, tak nampak peserta-peserta ni. Ah, kalau boleh two way communication, siapa volunteer nak bagi tahu dia selama dia sehingga umur sekarang ni dah berapa tahun dia berpuasa dah? Berapa tahun dah berpuasa? Dia kena kira puasa penuh ke macam mana tu? Start belajar puasa, katalah start belajar puasa bila Ustaz? Saya tu lah, baru darjah berapa dah. Darjah satu, darjah dua Contohlah, ke? saya ambil contohlah kita start belajar puasa tu darjah 1 lah kan. Umur 7 tahun. Sekarang ni umur kita katakanlah berapa? 38 tahun. Saya ambil contoh saya je lah 38 tolak 7. Kita dah ada pengalaman 31 bertemu dengan Ramadan, dah ada pengalaman 31 tahun berpuasa. Cuba kita tanya diri kita, adakah matlamat puasa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini benar-benar ada dalam diri kita? Iaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni orang yang takut pada Allah, orang yang dekat pada Allah. Takut pada Allah tu bukannya macam kita takut dengan manusia, kita takut dengan dia, kita tak nak dekat dengan dia. Kita takut dengan haiwan tu, kita tak nak dekat dengan dia. Tapi takut dengan Allah ni bermakna kita tak mau buat apa yang Allah tak suka. Kita takut Allah murka pada kita. Kita takut Allah tak sayang pada kita. Kita takut Allah tak cinta pada kita. Adakah kita orang yang begitu dah?
Saya muhasabah diri saya lah 31 tahun pengalaman berpuasa kan. Kalau kita ambil kata kita dah start belajar sikit-sikit berpuasa umur 7 tahun, dah 31 tahun dah. Adakah diri saya sendiri ni, diri kita semua ni benar-benar dah ada sifat takwa dalam diri? Kalau dah ada, alhamdulillah. Tapi kalau masih mencari-cari, kat mana sifat takwa tu? Kan? Allah suruh solat 5 waktu, aku buat sambil lewa je selama ni. Buat syarat je. Tu kena 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 review balik lah. Kalau selama ni Allah suruh kita menutup aurat dengan sempurna, tapi kita pandang remeh tentang bab aurat ni, tu kita kena review balik. Bagaimana kita berpuasa selama ni? Sebab Allah dah jamin dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ni, dengan berpuasa kamu akan jadi orang yang bertakwa. Ni matlamat. Tapi kalau tak sampai matlamat tu, kita pun kalau kita kerja, kita ada kan setiap tahun kita ada matlamat kita. Contoh tahun ni kita nak apa, nak capai apa dalam kerjaya kita. Hujung tahun kita review. Kalau tak tercapai, mesti kita kata, kita kena ada kena penambahbaikan kat mana-mana ke. Macam tu juga dalam ibadah kita. Puasa kita setiap tahun kita buat. Penghujung puasa, jadi tak kita orang yang bertakwa? Kalau tak jadi, kita kena review balik, kena muhasabah diri. Kenapa puasa kita kali ni tak menjadikan kita orang yang bertakwa? Kalau dah menjadikan kita orang yang bertakwa, alhamdulillah. Istiqamah dengan takwa itu. Tapi kalau masih lagi tak jadikan kita orang yang bertakwa, keluar-keluar Ramadan masih lagi penutupan aurat tak sempurna, keluar-keluar Ramadan masih lagi solat 5 waktu tak sempurna, keluar-keluar Ramadan masih lagi mengumpat sana sini, masih lagi maki-maki hamun orang, masih lagi kita kata perkara-perkara yang Allah tak suka lah, masih lagi melakukan maksiat. Itu kita kena review balik. Bagaimana puasa kita? Okey? Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman yang bermaksud ianya pada bulan Ramadan, iaitu saat diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah antara yang hak dan yang batil, maka sesiapa yang berada di tempat pada bulan itu maka hendaklah ia berpuasa. Ini antara dalil-dalil kepada kewajipan berpuasa. Okey? So kita masuk topik kita pada hari ini, puasa dan bekerja. Selalu orang bila puasa je lembek, bila puasa je tak semangat, bila puasa je lesu. Kenapa kerja tak siap hari ni? Oh, saya puasa lah, consider lah sikit. Kan? Suka bagi alasan macam tu. Saya puasa lah, consider lah sikit. Orang lain pun puasa juga kan? Jadi macam mana kita nak kekalkan momentum semangat bekerja, momentum kekal istiqamah dalam bekerja, walaupun kita sedang berpuasa. Kita tak naklah gunakan alasan kita berpuasa nampak macam lemah sungguh puasa tu. Nampak macam negatif sungguh puasa tu. Sebab bila berpuasa menjadikan kita tak produktif. Bila berpuasa menjadikan kita tak tak boleh nak memberi perkhidmatan dengan cemerlang. Kalau orang bukan Islam tengok kan, bila kita kata, oh saya puasa hari ni, consider lah sikit, janganlah push-push saya. Macam itulah. Bila orang luar, orang yang bukan Islam tengok, dia kata, teruk puasa. Kenapa kenapa Tuhan kamu suruh puasa kalau benda ni memudaratkan kamu, kalau benda ni menyebabkan kamu lagi tak produktif. Apa yang kita buat menunjukkan apa yang Allah perintahkan itu negatif. Sedangkan bendanya tidak. Dia lebih kepada kita je. Macam kita kata tadi lah, kita dah ada skeptical. Kita dah ada mindset dalam fikiran kita, masuk je Ramadan, slow motion. Masuk je Ramadan, kena slow sikit. Kan? Sebab kita dah ada pemikiran begitu daripada dulu lagi. Masuk Ramadan je, semua kena slow. Masuk Ramadan je, semua kena perlahan-perlahan lah kita kata. Okay, tapi hari ni kita nak share macam mana cara yang boleh kita lakukan
untuk kita kekal bersemangat, kekal produktif, kekal aktif kan. Alhamdulillah Ustaz Adam kata staf hospital kekal produktif, sentiasa bagi perkhidmatan kepada pesakit-pesakit. Alhamdulillah, tahniah. Okey, ni kita punya frontliner yang kalau boleh nanti boleh bagi sharing pula dekat orang lain. Nanya bagaimana sebenarnya nak kekal aktif tu kan. Okey, yang pertama, bila kata tips, dia tak adalah kita kata 100% betul. Bila kata tips, bila kata petua, dia tak adalah kata 100% betul. Bergantung kepada seseorang juga, kan? Bergantung pada seseorang. Kadang orang kata, saya guna tips ni tapi tak jadi pun. Mungkin tak sesuai, kena guna yang lain, tapi ini antara yang boleh boleh dikongsikan. Okey, yang pertama tetapkan niat. Niat puasa tu untuk apa? Adakah memang rutin tahunan ataupun kita kata sekadar ritual? Kadang-kadang ada setengah orang ni dia dah macam kita kata tadilah, dia dah ada mindset. Oh, puasa ritual tahunan. Bila dah ada mindset begitu, itulah yang ada kemungkinan menyebabkan kita rasa tak bersemangat, kita rasa puasa ni meletihkan kita rasa puasa ni menjadikan kita tak boleh nak produktif seperti biasa. Jadi, tetapkan niat semula. Kita puasa ni kerana apa? Kita puasa ni kerana Allah suruh. Kita puasa ni kerana apa? Kita puasa ni kerana nak dapat redha Allah. Mulakan balik niat tu. Walaupun dah umur 40 tahun ke, 50 tahun ke, even baru 25 tahun ke, apa jua ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tetapkan niat, biarlah ibadah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tu kerana memang kita ni hamba Allah. Kita kena beribadah. Kadang-kadang ada orang kan, masuk bulan Ramadan, lain pula cerita dia. Oh, pulun buat ibadah. Keluar daripada bulan Ramadan, biasa-biasa dia kata. Sebab apa pulun masa Ramadan? Dia kata, oh masa Ramadan ni macam-macam macam-macam pahala kita dapat. Berganda-ganda. Habis bulan Ramadan tak perlu buat. Ni kena tengok, adakah kita hamba Ramadan ataupun kita hamba Tuhan? Kan? Kita ni hamba Allah. Setiap hari kita hamba Allah. Dan bila namanya hamba, ada perkara yang kita perlu laksanakan kepada pencipta kita. Setiap hari, bukan ikut bulan je. Cuma bila kita diizinkan masuk kepada Ramadan, yang mana kita tahu Ramadan ni adalah bulan yang penuh kemuliaan, Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan, kita ambil peluang itu untuk kita pergiatkan ibadah. Bukannya kita memang fokus nak beribadah bulan Ramadan aja. Bulan-bulan lain kita biasa-biasa. Bulan-bulan lain kita tak beribadah pun tak apa, kita kata. Janji aku nak fokus Ramadan. Dan bila dah masuk Ramadan, dia fokus Lailatul Qadar je pula. Sibuklah daripada awal Ramadan. Bila ya dijangka tahun ni Lailatul Qadar, fokus tu pula. Kan? Tak salah untuk mencari Lailatul Qadar, untuk fokus beribadah di bulan Ramadan, tapi tetapkan niat balik. Kenapa kita beribadah? Adakah kerana bulan itu atau adakah kerana kita mengharapkan mengharapkan macam contoh kita kata okey, beribadah di bulan Ramadan digandakan. Pahala digandakan. Adakah kita mengharapkan gandaan-gandaan itu? Ataupun kita beribadah memang sebab kita hamba Allah dan kita mengharapkan redha Allah. Itu bezanya. Kalau kita memang beribadah sebab kita mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan mengharapkan sesuatu, tu yang jadi kita penat, jadi kita lesu. Andai kata kita tak diizinkan untuk mendapat sesuatu itu, tu yang kita jadi down. Kita jadi macam, oh tak nak lah lagi, kan? Kadang kita mungkinlah ada setengah orang, dia kata, malam tadi Lailatul Qadar lah. Cuba tengok hari ni, kan? Kita pula kebetulan malam tadi tertidur. Padahal memang kita duk pulun nak cari Lailatul Qadar. Kan? Tertidur pula. Tiba-tiba bila dengar kawan-kawan kata, malam tadi Lailatul Qadar lah, cuba tengok pagi ni. Tenang aja. Cahaya matahari pun tenang aja. Kita pun dah rasa sedihnya, kecewanya, aku pulun beribadah nak cari Lailatul Qadar, tiba-tiba tak dapat.
Lepas tu kita malas dah lah nak buat. Sebab apa? Sebab niat kita tak betul. Sebab niat kita nak dapatkan ganjaran, bukan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingatkan diri saya dan juga kita semua yang berada pada petang ni, first of all, perbetulkan niat. Refresh balik niat kita. Okey? Bukan kepada ibadah puasa je, ibadah-ibadah lain juga. Okey, seterusnya, tips seterusnya, bangun lebih awal. Okey, kita pun memang dianjurkan untuk bersahur, kan? Bersahur tu kena bangun lebih awal. Kalau sebelum ni kita biasa bangun pukul 6 ataupun bangun pukul 5.30. Tapi bila bulan Ramadan ni, saya yakin semua bangun awal sikit lah, kan? Paling awal mungkin ada yang bangun pukul 3, mak-mak bangun pukul 3 siapkan juadah sahur, ayah-ayah bangun pukul 3 nak tahajud, kan? Bangun lebih awal. Okey. Dan dalam sahur tu pun ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Bersahur kerana dalamnya ada keberkatan. Jadi kita ambil faedah sahur tu. Walaupun orang kata, alah saya okey je, tak sahur pun tak apa. Sahur ni bukannya semata-mata kita kata kita nak preparation, nak menggantikan breakfast. Sebelum ni kita boleh breakfast tapi tak boleh, bulan puasa tak boleh breakfast. Jadi kita gantikan dengan sahur. Tak. Dia lebih daripada itu. Ada keberkatan dalam sahur tu. Okey, jadi apa keberkatan tu? Saya pun tak tahu apa keberkatan yang ada dalam sahur tu. Jadi kita berpegang pada hadis Nabi, ada keberkatan, seboleh mungkin jangan kita tinggalkan sahur. Walaupun kita kata saya tak sahur pun okey. At least bersahurlah walaupun dengan segelas air. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan keberkatan dalam sahur tu. Okey. Seterusnya, perbanyakkan mengambil sayur dan buah-buahan. Ini saya yakin staf-staf hospital sebenarnya lagi mahir daripada kami ni. Sepatutnya staf-staf hospital yang macam saya kata patut buat sharing kat kami. Apa benda tips, apa tips-tips yang boleh diamalkan oleh kami semua untuk kami kekal bersemangat, kekal bertenaga sepanjang Ramadan. Makan buah kurma, makan sayur, sayur yang mengandungi serat yang lambat dicerna, kan? Itu masa sahur lah, sebab membolehkan kita ada tenaga sepanjang hari. Banyakkan ambil buah dan sayur. Kita kadang-kadang masa sahur tak ada pun menu sayur tu. Sebab kita rasa macam malas lah, kalau ada anak-anak pun tak makan. Tapi benda itulah yang utamanya dalam kita punya kita kata pinggan menu kita tu. Sepatutnya ada menu-menu tu, ada makanan yang seimbang, ada sayur, ada buah, ada protein, ada karbohidrat, kan? Okey. Seterusnya, jauhi godaan. Okey. Bila kita kat kerja, kan, macam-macam godaan ni mungkin datang daripada diri kita sendiri ataupun godaan daripada luaran, kan. Datang kerja dalam keadaan bulan puasa dengan kita tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tiba-tiba masuk kerja scroll FB. Keluar pula menu kawan kita, menu dia berbuka semalam. Scroll lagi, keluar pula menu sahur kawan kita. Dah kita terliur padahal baru pukul 9 pagi. Jadi kalau kita ni jenis orang yang tak tahan godaan, cuba avoidkan benda-benda tu. Kita sendiri tahu diri kita macam mana, kan? Kalau orang jenis lalulah kambing golek ke, kijang bakar ke, tak heran dia. Itu tak apa. Tapi kalau kita ni jenis yang memang, ya Allah, baru nampak air teh ais je, tu pun kita dah terliur. Jadi kita dah tahu kita jenis macam tu, kurangkan melihat perkara-perkara itu. Kalau kita kata kita memang kena stopkan FB bulan puasa tu, tak apalah, stopkanlah dulu. Stopkan IG bulan puasa tu, stopkanlah dulu. Sebab apa? Sebab nak jaga hati kita. Sebab kita nak kekal bersemangat, kekal bertenaga, kita nak fokus pada niat kita berpuasa. Okey?
Hindari percakapan yang batil. Ni yang kita kata tadi itulah. Puasa tu taklah semata-mata kita tahan diri daripada tak makan, tak minum, tapi percakapan kita mahupun penulisan kita, perbuatan kita. Jangan kita buat perkara yang membatalkan puasa, jangan kita buat perkara yang mengurangkan pahala puasa. Dah batal puasa memang batal dah lah kan. Tapi kalau kita buat perkara yang mengurangkan pahala puasa, puasa tetap sah, cumanya pahala puasa mungkin kurang, kan dah rugi. Jadi elakkanlah. Bulan-bulan puasa ni tengok perkara yang bermanfaat, dengar benda yang bermanfaat, tengok perkara yang bermanfaat, kurangkan tengok benda-benda yang tidak bermanfaat. Kalau kita ni jenis orang yang suka masuk kerja je, buka Netflix. Contohlah, saya bagi contoh. Masuk kerja je, buka movie. Bulan-bulan puasa ni, apa kata tukar rutin tu. Masuk kerja je, buka apps Al-Quran. Baca. Pagi dapat satu muka surat. Tengah hari dapat satu muka surat. Petang sebelum balik kerja dapat satu muka surat. Alhamdulillah satu hari tu dah 3 muka surat. Tu belum lagi lepas maghrib. Kita bertadarus dengan family kan. Alhamdulillah. Masa kita insya-Allah untuk perkara yang bermanfaat. Okey, perbanyakkan baca Al-Quran. Ni rentetan tadilah. Kurangkan buat benda yang tak bermanfaat, lebihkan buat perkara yang bermanfaat. Antaranya yang sangat-sangat dianjurkan, banyakkan baca Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sentiasa bertadarus bersama Jibril pada bulan Ramadan. Masuk je Ramadan, Nabi melipat gandakan amalan baginda, antaranya sentiasa bertadarus dengan Jibril. Jadi kita ambil lah pendekatan tu, kita pun nak buat benda yang sama. Sebab apa yang Nabi buat tu, insya-Allah kita pun boleh buat. Nabi bertadarus, kita pun boleh buat bertadarus. Ni hospital UiTM ada grup tadarus tak? Ada Ustazah. Ada, Alhamdulillah. Dia memang sinonim. Bulan puasa je tadarus. Alhamdulillah. Tapi nasihat saya, habis bulan puasa, istiqamahlah bertadarus dalam grup tu. Jangan habis bulan puasa, grup tak terurus. Ni kan? Ini tu yang kita kata tadi, perbetulkan niat balik. Kita nak beramal dalam Ramadan sebab apa? Adakah memang sebab itu ritualnya? Masuk je Ramadan, ada tadarus. Habis je Ramadan, tak terurus. Apa kata tahun ni, kita gunakan. Kita upgrade sikit kan. Kita start dengan Ramadan, kita ada grup tadarus. Habis Ramadan, teruslah on tadarus tu. Mungkin kalau masa Ramadan kita boleh setiap hari waktu lunch hour sebab kita tak keluar lunch kan. Habis Ramadan mungkin kita tak boleh buat setiap hari sebab orang dah keluar lunch. Ambillah masa hari Jumaat ke kan, seminggu sekali. At least jangan terhenti langsung. Sayang. Saya lihat banyak grup-grup tadarus habis Ramadan terhenti terus. Sayang, sangat-sangat sayang. Sedangkan masa Ramadan tu mungkin tak habis pun 30 juzuk. Kalau habis pun tak apa. Kita ulang semula kan. Tapi mungkinlah tak boleh nak setiap hari macam saya kata tadi. Sebab kita habis Ramadan, lunch hour tu orang dah pergi lunch pula. So mungkin boleh bincang sama-sama ahli grup. Okey, kita nak sambung tadarus, tapi bila yang kita available? Kalau semua kata sepakat hari Jumaat kan waktu rehat panjang, gunalah hari Jumaat. Ataupun semua sepakat tak nak hari Jumaat nak shopping katanya kan. Kita ambillah hari Rabu, waktu lunch hour. Hari Rabu tu semua semua ahli kumpulan memang tak keluar lunch ataupun lunch tapi tapau. Tak ada lunch kat luar, lunch tapau. Bertadarus. Boleh. Tak kisah, janji jangan terhenti terus. Sayang. Sangat-sangat sayang. Okey. Banyakkan berzikir. Ini bukan bulan puasa je sebenarnya. Luar bulan puasa pun ini semua amalan sangat dianjurkan. Setiap hari berzikir setiap hari. Tak perlulah nak berzikir sampai
kita dekat bilik ni, bilik sebelah boleh dengar, kan. Cukup kita berzikir dalam hati ke, ataupun kalau nak dilontarkan suara, cukup kita yang dengar. Tak perlulah sampai kita satu bangunan dengar kita berzikir. Kan? Walaupun kita kata, niat saya baik, saya nak ajak orang lain juga berzikir. Tapi waktunya tak kena. Waktu office hour kan, mengganggu orang lain pula. Kalau kat hospital tu mengganggu pesakit-pesakit. Benda-benda yang kita kata sunat-sunat ni, banyak benda yang kita kena lihat. Walaupun kita kata, saya buat benda yang betul, saya nak ajak orang buat benda betul. Tapi kita kena tengok pula benda lain, adakah caranya yang kita buat tu betul. Okay. Bersabar. Ni antara tips-tips nak kekal bertenaga, nak kekalkan momentum semangat semasa kerja. Bulan puasa ni kena banyak sabar. Yolah, dah lah kita ni tak boleh makan, dah lah kita ni lapar, dah lah kita ni haus. Tiba-tiba ada orang pula cari pasal kan. Oi, memang nak kena. Sebab tu dalam satu hadis Nabi anjurkan bila ada siapa-siapa yang ajak kamu berdebat, ajak kamu bertegak, ajak kamu bergaduh, katakanlah kepadanya, inni shaim. Sesungguhnya saya berpuasa. Tadi saya tengah hari tadi, saya ada dengar kuliah dekat IKIM. Ustaz tu cakap, perkataan inni shaim ni luar biasa. Perkataan yang sangat luar biasa. Sebab Ustaz tu kata, bukannya sekadar sesungguhnya saya berpuasa. Tak, tapi sebenarnya bila kita ungkapkan perkataan inni shaim, saya sedang berpuasa, dia sebenarnya jadi benteng kepada diri kita dan jadi benteng kepada orang yang di sekeliling kita. Jadi benteng pada diri kita, sebabnya bila kita nyatakan inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa, kalau kita nak cakap apa-apa benda yang bukan-bukan, dia tengah puasa. Dia macam contoh macam reminder. Kan? Perkataan inni shaim ni Ustaz tu kata sangat luar biasa, dia seolah-olah reminder pada kita dan juga pada orang di sekeliling kita. Bila kita kata inni shaim, kita nak buat benda yang bukan-bukan pun dia jadi reminder, kamu tu puasa. Kan? Kita nak cakap benda yang bukan-bukan pun dia jadi reminder, tak sedar diri ke tengah puasa. Sama juga bila kita ungkapkan inni shaim, dia jadi reminder kepada orang di sekeliling kita. Orang nak ajak kita buat perkara yang tak baik, bila kita kata saya sedang puasa, dia terus stop. Tak kalau nak ajak orang puasa macam ni pula kan. Dia jadi benteng kepada orang lain juga. Ini yang saya belajar tadi masa tazkirah tengah hari dekat radio IKIM tadi. Okey, jadi sentiasa bersabarlah. Dalam hadis tu Nabi kata gunakan perkataan inni shaim. Okey, sempatkan bersukan. Ini kalau orang yang boleh ya. Janganlah pula pukul rata semua. Ada setengah orang memang dia tak boleh lah, tak boleh. Bulan puasa tak boleh bersukan, tak apa. Jangan buat yang ringan-ringan dia cukuplah. Janganlah sampai nak berjoging satu taman ke, nak main basikal ke. Kalau yang biasa, yang okey badannya, yang memang boleh, dipersilakan. Tapi kalau yang memang ada masalah tak boleh, janganlah buat yang ringan-ringan, cukuplah. Okey. Banyakkan berehat. Kita puasa ni pun bukan kata puasa, tak puasa pun. Kalau kita kerja je non-stop, tak ada waktu rehat, pening kepala kita, badan kita pening, kaki kita sakit, tangan kita sakit. Padahal dia dah bagi hint dah, stoplah sekejap kan. Tapi kita, workaholic betul ni. Pekerja cemerlang sungguh kita ni, kita kata kan. Kita definisikan pekerja cemerlang tu kerja non-stop. Tu bahaya kita tu. Jadi rehat sebentar. Badan kita ni ada masanya kena rehat. Akal kita ni, otak kita ni ada masanya kena rehat. Lagi-lagilah di bulan puasa. Kan? Rehat. Tak salah pun. Kita kata taklah dikira sebagai kita mencuri tulang kalau kita ni berehat sebentar. Kita dah buat kerja, kita take 5 sekejap. Kan? Kalau macam kat office saya ni, buka tingkap, tengok pemandangan kat luar, kan? Okey sikit. Bukanlah kita kata, tak boleh tu. Masa kerja tu adalah ibadah. Kan? Tak boleh curi tulang langsung, nanti rezeki tak berkat. Tidaklah sampai ke situ. Taklah sampai rigid seperti itu. Tak adalah sampai kejam begitu.
rehat sebentar. Okey, badan kita ada haknya. Jangan kita zalim pada diri kita. Okey. Next, tidur awal. Bulan-bulan puasa ni kan saya yakin semua orang tidur awal. Lepas tarawih, dah moreh sikit, semua orang dah tidur dah. Paling lewat pun paling lewat 10.30 dah tidur lah. Kalau saya tu pukul 10 tu dah tidur dah. Habis tarawih tu memang tak moreh dah. Habis tarawih memang terus tidur dah. Tidur awal. Sebenarnya macam saya kata, benda ni bukannya bulan puasa je tips ini digalakkan untuk dilaksanakan. Luar bulan puasa pun kita memang digalakkan tidur awal kan. Bila kita tidur awal, insya-Allah kita akan bangun awal. Percayalah. Saya dah beberapa bulan saya amalkan tidur awal. Memang kesannya sharp pukul 3 pagi akan terjaga. Memang saya nampak kesannya. Sebelum-sebelum ni kita konon-konon lah superwoman kan, super mom. Time anak-anak tidur, time suami tidur lah, kita mengemuk lantai, kita membasuh pinggan, kita menyapu sampah, kita packing sampah kononnya lah, kan. Waktu-waktu yang kita kata inilah waktu-waktu berkualiti. Kita faham inilah waktu berkualiti. Kadang-kadang tidur pukul 12 malam, kadang-kadang tidur pukul 11 malam. Tapi bangunnya memang pukul 5.30, pukul 6. Kadang-kadang lajak 6.30. Tapi bila saya start 2-3 bulan baru ni, saya start amalkan tidur, memang pukul 9, paling awal pukul 9 saya dah tidur. Paling lewat 9.30 saya dah tidur. Lepas isyak tidur. Sekarang ni paling lewat pukul 10.30 saya tidur. Alhamdulillah memang sharp pukul 3 Allah kejutkan. Sebab kita dah istirahat awal, kita dah tenaga dah segar. Bangun pukul 3 tu pun sama je, macam-macam boleh buat. Bangun pukul 3 pagi tu sama je macam kita estimatekan waktu, anak-anak dah tidur sampai pukul 12 tengah malam kita masih lagi buat kerja rumah, kita anjakkan pergi bangun pukul 3 sama je. Boleh juga buat semua benda tu. Dan yang paling bestnya, kalau kita tidur lambat tu kita boleh buat kerja-kerja macam mana kita kata, kerja-kerja harian je lah. Tapi kalau kita bangun awal pagi tu, bukan setakat kerja harian je kita boleh settlekan, tapi ibadah pada Allah pun kita boleh laksanakan, insya-Allah. Sebab itulah kita kata pakar-pakar perubatan pun cakap kan, kena tidur awal, dapatkan rehat yang cukup. Dari sudut sains pun dah membuktikan bila kita dapat rehat yang cukup, kita bangun pagi kita bertenaga, bangun pagi kita jadi orang yang macam mana kita kata cas positifnya tu kan banyak. Cuba. Okey. Makan makanan seimbang ketika sahur dan berbuka. Ini semua orang tahu sebenarnya kan. Pinggan kesihatan tu kan yang kalau ada saya ada beli apa benda tak dulu tu. Dia bagi pinggan kesihatan. Jadi karbohidrat yang ni benda tu itu yang kita perlukan, badan kita perlukan. Ada piramid makanan. Itu pun antara benda-benda yang kita boleh jadikan kita kata guideline untuk pemilihan makanan kita. Tapi bila bulan puasa ni memang mencabarlah, lagi-lagi first puasa kan. Kalau pergi bazar Ramadan tu masya-Allah macam-macam terliur. Kawal emosinya, kawal nafsunya. Okey. Sebab apa bukanlah kita kata tak boleh nak makan, tak boleh nak berbelanja, boleh. Tapi kawallah. Sebab selalunya yang berlebihan itu mendatangkan kemudaratan. Kan? Selalunya kalau kita berlebih-lebihan tu, insya-Allah memang akan mendatangkan kemudaratan. Berlebihan makan mudaratkan kita. Berlebihan minum air pun memudaratkan kita juga kan. Berlebihan bersukan pun memudaratkan kita juga. Berlebihan dalam beribadah pun memudaratkan kita juga kan. Ada dalam hadis Nabi kata antara maksud hadis tu lah, jangan berlebihan dalam beribadah, buat ibadah ikut kemampuan. Nabi berpesan kita nak beribadah ikut kemampuan badan kita. Mungkin kawan kita tu kita tengok dia beribadah macam tu, dia mampu buat macam tu, biarlah dia buat. Kita mampu buat begini, kita buat begini.
Yang penting, Nabi kata yang penting adalah istiqamah. Jangan hari ni je, jangan bulan puasa je pulun buat ibadah. Bulan-bulan lain tak. Istiqamah tu yang lebih utama. Okey, hindari minum kafein, minuman bergas, ni semua orang tahulah ya. Ni antara tips jugalah kan. Hari tu saya ada dengar satu orang doktor ni sharing dalam TikTok dia. Zaman-zaman sekarang ni semua orang dah menggunakan media sosial ni untuk perkara yang bermanfaat. Alhamdulillah. Okey. Doktor tu share dalam TikTok dia, dia kata antara sebab kita lesu nak tarawih kan. Lepas berbuka kita lesu nak tarawih sebab apa? Sebab kita terlalu banyak minum air, ais. Minum yang ais, minum yang bergas, terlalu banyak. Tu yang menyebabkan kita jadi lesu. Bukan kata tak boleh, tapi kurangkanlah. Sebab tadi kan kita gunakan perkataan yang berlebihan itu selalunya memudaratkan. Okey. Perbanyakkan ibadah. Okey. Macam kita tadi kata, kita kurangkan kontroversi. Kita kurangkan perkara-perkara yang tak bermanfaat, kita banyakkan perkara-perkara yang bermanfaat. Bila perkara-perkara yang bermanfaat, semuanya ibadah. Dengan syarat kita buat benda tu niat kerana Allah. Kalau kita buat benda tu tak niat kerana Allah, kita buat saja-saja, dia tak jadi ibadah lah. Dia jadilah rutin harian. Kita bekerja ni pun kalau kita tak niat kerana Allah, dia jadilah rutin harian. Tak ada pahala ibadah di situ. Kita berpuasa ni pun kalau kita tak niat kerana Allah kan, dia akan jadi ritual je lah, ritual biasa. Berpuasa je lah, dapatlah lapar dan dahaga tapi tak dapat apa-apa di sisi Allah. Macam tu jugalah apa jua perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan seharian, niatkan kerana Allah. Kita nak mandi, niat kerana Allah. Kita nak makan, niat kerana Allah. Kita naik kenderaan, niatkan kerana Allah. Moga-moga pahala ibadah itu ada di sisi Allah. Kalau tak, dia jadi saja-saja je lah. Dia jadilah, macam saya kata lah, dia jadi rutin harian lah. Rutin harian bawa kereta balik kerja, rutin harian singgah bazar beli menu. Dia jadi rutin harian. Tapi kalau kita adjust dia, niat semua perkara bermanfaat yang kita buat seharian tu, niat kerana Allah, insya-Allah ada pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu antara tips lah untuk kita kekal bertenaga, untuk kita kekal momentum kerjanya walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Dah tak mau dah dengar, saya berpuasa lah hari ni. Saya tak boleh lah nak fokus kerja sebab saya berpuasa. Kadang-kadang kita pula menjadi fitnah kepada puasa tu. Puasa tu positif dah, tapi disebabkan kita pula menjadi fitnah kepada puasa tu menyebabkan orang nampak puasa tu negatif. Sedangkan dengan puasa tu patut lebih bertenaga, dengan puasa tu patut lebih kita produktif pada kerja ataupun pada tugas, pada ibadah-ibadah harian kita. Sebab kita dah banyak skip waktu kan, skip waktu untuk perkara yang tak bermanfaat. Kita dah banyak skip waktu lunch, dah tak ada dah pergi lunch kan, sembang-sembang time lunch dah tak ada dah. Jadi waktu-waktu tu patut dah banyak dah untuk kita manfaatkan. Jadi dah tak ada alasan, dah tak ada kita kata, saya tak ada masa lah nak baca Quran, saya tak ada masa lah nak saya tak ada masa lah nak bersedekah ke apa ke kan. Banyak dah waktu di bulan Ramadan ni, banyak dah waktu time puasa. Yang sebelum ni, kalau tak puasa kita dah gunakan untuk perkara-perkara rutin harian. Tapi bila puasa, waktu tu kita dah boleh tarik dah untuk perkara-perkara yang menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berakhirnya slide tu, habis dah lah. Selamat menjalani ibadah puasa untuk hari-hari berikutnya. Semoga Allah izinkan kita untuk kekal berada dalam bulan Ramadan sehingga penghujungnya. Ada orang terhenti sebelum Ramadan, ada orang terhenti awal Ramadan, ada orang terhenti pertengahan Ramadan, ada orang memang terhenti di penghujung Ramadan, tak sempat bertemu Syawal. Kita doakan moga-moga Allah izinkan kita untuk
berada di sepanjang Ramadan ni untuk kita beramal ibadah, untuk kita pertingkatkan ibadah kita, untuk kita perbaiki ibadah kita. Sebab apa? Sebab kita nak jadi orang yang bertakwa. Tak ada sebab lain pun. Tapi kalau Allah rezekikan kita bertemu Lailatul Qadar, Masya Allah, sangat bertuah. Kalau Allah rezekikan kita untuk ganjaran pahala berganda-ganda, Masya Allah, sangat bertuah. Tapi kita harapkan apa yang kita buat setiap hari dan sepanjang Ramadan ni Allah redha. Allah suka. Sebab kita ni hamba Allah. Jadi kita kena buat apa yang Allah suka. Kita kena raih redha Allah. Okey, setakat itu dulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada apa-apa nak sharing daripada sahabat-sahabat semua, dipersilakanlah untuk waktu-waktu yang berbaki ni. Jadi saya serahkan kembali kepada sahabat saya, Ustaz Adam Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sahibul Fadilah, Ustazah Nur Rashidah atas perkongsian yang disampaikan berkenaan dengan topik kita puasa dan kerja. Bagaimana dalam masa yang sama kita berpuasa, dalam masa yang sama juga kita dapat mengekalkan momentum kerja kita. Memastikan terutama sekali khususnya lah buat warga hospital UiTM ataupun mungkin ada rakan-rakan kita daripada fakulti ataupun daripada USCS, bagaimana kita nak mengekalkan kerja kita. Kerana kita pun sedia maklum kerja ni merupakan salah satu ibadah. Jadi jika ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan, ingin diutarakan kepada Ustazah, boleh silakan untuk unmute dan juga terus mengeluarkan soalan ataupun melalui ruangan chatting. Silakan kalau ada. Sambil-sambil buat kerja ni Ustazah ni. InsyaAllah. Bagus Ustaz. Okay, sebelum kita menantikan, sementara kita menantikan mungkin ada persoalan ke, tengah berfikir ke, tengah nak menaip ke dan sebagainya, ingin saya kongsikanlah apa aktiviti-aktiviti untuk makluman pada warga hospital sekalian, aktiviti-aktiviti yang kita jalankan oleh Uni Awal Islam Hospital UiTM. Antaranya kita ada mengadakan solat sunat tarawih di hospital kita, di surau hospital kita. Alhamdulillah, setakat ni dah 5 malam. Adalah kalangan staf kita yang turut serta dalam menaikkan solat tarawih di surau. Selain itu juga kita juga telah ada juga pembagian kumpulan tadarus. Tak silap ada 4 ke 5 kumpulan tadarus muslimat dan juga ada kumpulan tadarus muslimin. Diadakan secara online dan juga ada secara fizikal lah. Kalau tahun lepas kita buat online saja. Tahun lepas dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik lagi, dengan COVID lagi. Dan tahun ni Alhamdulillah, ni nikmat Allah lah ni kan. Tahun ni puasa dapat sempurna. Mungkin insyaAllah kita boleh berpuasa dengan lebih sempurna. Boleh bertadarus sama-sama, pergi menaikkan solat tarawih sama-sama kan. So InsyaAllah majlis khatam kita akan adakan pada 28 hari bulan insyaAllah. Jadi mana yang belum menyertai tadarus, yang ingin menyertai boleh maklumkan kepada kami di unit Hayat Islam untuk join tadarus based on pada kumpulan tadarus sedia ada. Okey, dan juga kita ada juga lepas ni program iftar perdana dan juga ceramah nuzul Al-Quran pada 20 hari bulan. 20 hari bulan April nanti, hari Rabu 2 minggu lagi kita akan adakan program iftar perdana dan juga ceramah nuzul Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Dasuki. Okey. Jadi saya hebahan tentang pendaftaran program kita akan maklumkan kemudian. Dan pada 26 hari bulan ini ada program Bubur Lambuk. Program Bubur Lambuk bersama dengan sahabat saya daripada UCS, sahabat-sahabat daripada UCS, insya-Allah di depan fakulti ni ke? Fakulti apa? Sains Kesihatan Ustaz.
Dekat depan Fakulti Pendidikan. Oh, depan Fakulti Uh, Pendidikan Farmasi ni. tak, farmasi dekat kami ni. Aha, dekat Dia Fakulti dekat depan Fakulti Pendidikan. Pendidikan, tapi Okey, insyaAllah. bangunannya FSK 15. Jadi insyaAllah kita di hospital kita cadang kita akan masuk 2 periuk. Jadi siapa yang ingin menyumbang untuk menyumbang untuk harga satu periuk 600 lebih. 600 berapa dia Ustaz Saiful sebut 668 mana tadi. RM668. Jadi kita tongtonglah sikit jabatan-jabatan kita ni untuk kita sama-sama rewang masak bubur lambuk dan lepas tu kita beli agih sama-sama untuk warga staf hospital nanti insya-Allah. Dan banyak lagi lah program yang dianjurkan dan juga marilah sama-sama ambil kesempatan untuk terutama lelaki kan untuk sama-sama menunaikan solat fardu secara berjemaah. Saya tengok alhamdulillah Zuhur, Asar ramai orang kan dan sama-sama kita mengekalkan momentum ibadah bulan puasa ini. Okay, jadi kalau tak ada persoalan, okey, saya ingat banyaklah yang telah dikongsikan oleh Ustazah tadi tentang tips-tips bagaimana kita mengekalkan momentum kita, tahap kesihatan kita, terutama waktu kita bekerja ni supaya memastikan puasa-puasa juga ibadah kerja kita juga tidak diabaikan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya jemput terima kasih sekali lagi saya kepada Ustazah Rashidah dan tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian mengikuti program Mau'izah pada petang ini. InsyaAllah lain kali kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri program Mau'izah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.